Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Mira. Mira sihat ke? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sihat, cikgu. Okey. Sihat. Lepas tu dah makan ke hari ni? Dah, baru je makan tadi. Okey, nice. Bagus bagus. Jadi ini merupakan sesi kita yang kedua kalau Mira ingat minggu lepas kita telah melakukan sesi yang pertama iaitu saya arahkan Mira untuk isi inventory nilai pekerjaan sidik. Mira ingat ke? Ingat-ingat lupa macam tu lah, cikgu. Tak apa tak apa. Sebab hari ni sebab kita akan buat interpretasi, kita akan cari result dia based on ni yang Mira telah buat. Mhm. Jadi Mhm. sebelum kita mulakan macam biasa sesi kaunseling kita ni kaunseling kerjaya ni akan berlangsung selama 30 ke 45 minit bergantung kepada isu-isu yang dibawa oleh Mira lah berkenaan dengan INPS ni. Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan etika kebiasaan. Okey, apa-apa sahaja yang Mira bagi tahu, Mira luahkan dalam sesi kita kali ini akan kekal rahsia lah, kecuali ianya akan membahayakan pihak Mira sendiri, pihak saya sebagai seorang kaunselor dan orang di sekeliling. Jadi saya perlu rujuk perkara ini kepada pihak yang berwajib. Okey, Mira boleh setakat ini? Boleh, cikgu. Okey, boleh. Okey, kita teruskan dengan terus kita tengok kepada profil inventory pekerjaan sidik milik Mira sendiri. Okey, seperti mana yang Mira beritahu pada minggu lepas, sebelum kita mulakan sesi, Mhm. Mira ingin menjadi seorang guru, betul ke? Betul? Saya Ha. nak jadi seorang guru. Okey, jadi ujian inventory pekerjaan sidik ni kita nak tengok sama ada nilai-nilai pekerjaan dalam INPS ni sama tak dengan diri Mira. Dia tally tak? Kalau tak Mhm. tally maknanya sama ada Mira usaha untuk dapatkan dengan lebih baik atau untuk berusaha ke arah tu ataupun kekal. Okey. Baiklah, kita tengok result Mira ni. Yang pertama, sebagai seorang guru ni kebiasaannya kita memerlukan manusia apa, nilai pekerjaan manusia ni perlu tinggi. Sebab apa? Kenapa? Sebelum tu Mira nak jadi cikgu apa? Saya rasa saya nak jadi cikgu bahasa Melayu kot. Cikgu bahasa Melayu. Okey. Macam biasa kalau cikgu ni Hmm. perlukan komunikasi macam biasa. Mira pun tahu kan. Komunikasi sangat-sangat penting. Hmm. Sekarang pun komunikasi dua hala sangat-sangat penting. Jadi based on result Mira ni, Mira dapat nilai pekerjaan manusia 17.8. Maknanya sangat-sangat tinggi. Di situ Hmm. kalau kita tengok sangat sesuai dengan dengan pekerjaan seorang guru lah. Jadi boleh terangkan sikit kenapa Mira suka untuk berhubung, berinteraksi, macam mana kelebihan Mira? Oh, saya rasa lah kan, saya ni jenis yang macam suka bercakap dengan orang. Macam kalau macam saya dalam kelas kan, saya pun ketua kelas kan. Jadi saya macam sukalah tanya khabar kawan-kawan, lepas tu update dengan diorang, apa keadaan diorang. Macam Mira kadang-kadang stres ke apa ke belajar ke kan. Lepas tu saya rasa saya suka macam kalau saya tak boleh diam lah, saya suka bercakap dengan orang. So saya rasa macam nilai untuk saya bermasyarakat tu sangat tinggi lah dalam diri saya. Macam tak boleh senyap, saya mesti cakap dengan orang. So saya rasa mungkin itu antara kriteria yang ada dalam diri saya lah kot. Hmm. Hmm. Jadi saya ulang balik lah yang Mira cakapkan tadi, bahawa Mira ni Hmm. suka berinteraksi dengan orang, nilai kemasyarakat yang tinggi. Jadi Hmm. sesuailah Hmm. dengan tugas skop sebagai seorang guru. Okey, yang seterusnya adalah nilai Hmm. pekerjaan yang seterusnya bagi saya. Sebenarnya result Mira ni semua tinggi kecuali sederhana di bahagian kepelbagaian. Jadi saya akan fokus kepada Hmm. pekerjaan nilai seorang guru. Okey, yang kedua adalah altruism. Okey, maksud altruism ni dia merupakan skop dia baik hati, suka menolong, memberi perhatian, Hmm. murah hati dan mengasihi orang lain. Jadi Hmm. maknanya Hmm. uh, Mira ni tinggi di bahagian ni. Jadi Mira insya-Allah lah dia boleh menolong orang. Sebab cikgu pun kita tahulah dia tak boleh mudah putus asa kalau contoh anak murid tu seorang yang macam di kelas-kelas yang kurang di kelas belakang, contohnya kita perlu bersabarlah
dalam mendidik dia. Mira faham kan? Faham? Jadi apa yang membuktikan Mira ni seorang yang autism, iaitu seorang yang baik hati, suka menolong. Kalau nak kata saya ni baik sangat, taklah baik sangat pun cikgu, tapi saya rasa macam, contohlah kan, saya bagi contoh dalam kelas, kalau macam kawan saya tak faham ke kan, macam contoh sebab saya suka ajar kawan saya kalau saya tahulah. So saya akan macam usaha untuk ajar dia apa yang saya tahu. Kadang-kadang kalau macam saya tak tahu, tapi saya macam pergi berguru dulu dengan sama ada kawan-kawan saya yang lagi pandai, ataupun saya akan pergi berguru dengan cikgu saya sendiri. So bila dah buat macam tu, saya pergi ajar kawan saya pula. So saya rasa macam itu antara perkara yang antara perkara baik yang saya buat. Tapi taklah orang kata macam nampak saya ni baik sangat kan. Tapi macam boleh lah macam tu lah. Macam saya suka tolong supaya kawan-kawan tak rasa terbeban lah. Bila diorang tak faham kan, diorang macam tak tahu, kadang diorang stres. Lepas tu diorang rasa macam give up kan. So bila saya tolong, at least dengan harapan saya boleh ringankan sikit lah beban diorang macam tu. Okay, baiklah, saya faham. Jadi saya ulang balik, Mira ni seorang yang suka tolong kawan. Walaupun Mira pun kurang faham, Mira akan cuba untuk pergi ke bilik guru, bertanyakan guru untuk bagi faham, dan kemudian akan bantu kawan-kawan Mira yang lain. Jadi ini merupakan satu nilai yang sangat-sangat baik bagi seorang bakal guru. Okey. Jadi kekalkan Mira benda tu, InsyaAllah dia akan boleh lead kepada menjadi seorang guru yang baik. Okey, yang seterusnya adalah masa lapang. Okey, macam biasa, macam biasalah cikgu ni, kalau kita tengok, saya bagi contoh lah. Sebab saya sebagai seorang guru, cuti saya fleksibel. Maknanya kalau budak sekolah cuti, saya pun cuti. Macam saya nak tanya Mira, Mira sukalah benda tu? Suka, sebab yelah, siapa tak suka cuti kan. Kalau boleh saya suka. Salah satu sebab kenapa saya nak jadi cikgu pun sebab cuti dia sangat fleksibel. Bila cuti fleksibel kan, macam saya boleh spend time dengan family saya. Lepas tu saya boleh macam keluar berjalan-jalan, nak apa orang kata, cari pengalaman baru, ataupun saya nak release tension ke, macam tu lah. Saya rasa saya sukalah cuti fleksibel tu. Macam tu. Faham. Jadi maknanya macam biasalah, Mira ni macam suka sangat kepada cuti. Jadi seterusnya Mira, bila kita, cikgu bagi tahu kelebihan jugalah sebagai seorang cikgu, apabila kita ada banyak masa lapang, Mira juga boleh luangkan masa dengan menonton televisyen ataupun melakukan hobi-hobi Mira. Jadi cikgu nak tahu apa hobi Mira sebenarnya, kalau selain daripada menjadi contoh jadi guru daripada pagi sampai ke petang, dan seterusnya waktu lapang tu Mira akan buat apa selalunya? Okay, ni best. Saya suka masak. Sebab bila saya masak, saya macam apa orang kata, boleh bagi makan dekat family saya kan. Saya macam seronok lah sebab family saya happy. Walaupun kadang-kadang adalah makanan tu tak sedap kan, tak jadi buat. Tapi okey lah, bila saya masak tu, at least saya boleh macam, tak tahu lah, memang mungkin sebab keturunan saya kot, macam kita orang suka sangat-sangat memasak. Kalau arwah atuk nenek saya pun memang pandai masak. Dalam orang kata masak besar-besar lah kan, macam masak catering semua-semua tu. So macam ibu saya pun pandai masak juga. So sampai kat saya rasa macam saya suka untuk saya explore supaya saya pun boleh jadi pandai macam diorang. So hobi saya kini kalau macam tak ada benda nak buat tu kan, macam petang-petang tu saya buatlah macam jemput-jemput ke, saya buat minum petang lah macam tu. Paling kerap saya buat minum petang. So tu antara hobi saya lah. Lepas tu kalau ada masa lapang, saya suka membaca buku. Sebab sebab bila saya baca buku, saya perasan lah saya lagi senang nak buat kerja sekolah bahasa Melayu ke ataupun sejarah ke, sebab belajar bahasa kan kat situ. Tu je lah kot saya rasa. Okay. Saya suka buat waktu lapang. Memasak ni sangat bagus lah sebenarnya untuk kita, bukan bagi Mira lah, sebab Mira ni seorang perempuan, jadi satu praktikal yang bagus lah. Jadi yang seterusnya adalah di bahagian pengiktirafan. Okey, pengiktirafan Mira ni, Mira dapat 17.6. Sebenarnya tinggi. Jadi
Seperti mana kita tahu, kerjaya seorang guru ni dia sangat-sangat dipandang tinggi oleh masyarakat. Walaupun macam kita tahulah, Hmm. perspektif masyarakat kita, masyarakat di Malaysia lah khususnya. Kalau jadi doktor, jadi guru, jadi engineer sangat-sangat Hmm. dipandang tinggi oleh masyarakat. Mira faham kan? Jadi Hmm. saya nak tahulah, Faham? adakah Mira nak jadi guru ni disebabkan oleh dorongan ibu bapa ataupun Mira sendiri nak jadi? Hmm. Sebenarnya macam ibu saya sendiri, dia memang dulu dia teringat jadi seorang guru, tapi ibu saya dia menyambung pendidikan dia dalam bidang perakaunan dan kemudian lepas tu dia bekerja sebagai seorang secretary, sebagai seorang setiausaha lah dekat sebuah corporate company, dan kemudian dalam masa yang sama dia masih juga orang kata mengajar tuition macam buka kelas, bukan kelas tutor lah, lebih kepada macam buat tuition dekat jiran-jiran terdekat apa semua kan, based on ilmu biasa je yang dia ada. Lepas tu saya rasa mungkin saya ambil spirit daripada dia lah kot. Walaupun saya ni macam tak adalah terlampau minat sangat, tapi saya rasa mungkin spirit tu, semangat yang mengajar tu datang daripada dia. And ditambah pula dengan macam yang tadi cikgu cakap tu kan, cuti fleksibel apa semua. So saya macam seronok lah nak jadi cikgu kan. Bila tengok cikgu-cikgu kat sekolah pun baik-baik je. Lepas tu yelah, walaupun ada je yang macam garang apa semua kan, tapi Mm-mm. saya rasa seronok lah bila tengok kerjaya sebagai seorang guru ni macam tu. Okey. Jadi saya dapat katakan bahawasanya Mira ni sebenarnya dia nak impian daripada ibu juga sebenarnya, nak realisasikan impian daripada ibu. Jadi sebenarnya minat tu mungkin memang ada, tapi dorongan yang lebih kuat daripada ibu lah, ibu Mira sendiri. Jadi saya rasa Betul-betul. dia sangat-sangat eloklah, sebab kalau kita pun, kalau kita dengar cakap ibu pun, insya-Allah kita akan berjaya. Jadi yang seterusnya adalah di bahagian keselamatan. Okey. Maksud dari keselamatan ni, Mira dapat tinggi kan? Tak silap saya, jap saya tengok balik result. Di bahagian keselamatan Mira dapat 18. Okey, tinggi, memang tinggi. Jadi maksud keselamatan ni bebas daripada kebimbangan, kehilangan pekerjaan. Okey, maknanya cikgu ni, macam kita tahu, cikgu ni bila kita dah dapat SPP, kita akan bekerja secara tetap. Maknanya Mira pun dengar juga kan, jarang sangat kita dengar cikgu dibuang kerja. Memang jarang. Jadi pekerja-pekerja kerajaan, maksudnya keselamatan ni pekerja-pekerja kerajaan lah khususnya, macam cikgu, bomba, polis dan sebagainya, dia macam sukar untuk dibuang kerja, kecuali prestasi dia sangat-sangat teruk, jadi barulah dia buang. Jadi guru ni macam biasa tadi kita cakap juga, dia mempunyai masa yang fleksibel dan juga pendapatan dia, Mira, sangat-sangat fleksibel. Walaupun orang kata cikgu ni bekerja makan gaji gaji tak sebanyak macam usahawan, ekonomis dan sebagainya, tapi adakah Mira berpuas hati dengan gaji? Mira tahu gaji cikgu macam mana? Saya tak tahulah pula gaji dia berapa cikgu. Kebiasaannya cikgu ni starting dia kalau degree 2,400 ke 2,500. Jadi bagi Mira rasa berbaloi lah untuk Mira. Tapi dia ada kenaikan lah. Boleh lah. Tapi dia akan ada kenaikan. Faham? Macam maksudnya dia naik ikut peringkat-peringkat lah cikgu macam betul. tu. Macam tahun peringkat pangkat DG. Kalau kita kalau kita keluar dengan DG daripada degree, kita akan keluar dengan DG 41, maknanya gaji kita dalam 2004, 2005, dan dia akan meningkat sehingga 9,000 ke 10,000 gaji kita. Banyak tu. Jadi merasa berbaloi tak? Saya tanya sekali lagi. Berbaloi cikgu. Banyak tu. Jadi berbaloi dan harapnya dengan tingginya keselamatan etika indeks pekerjaan keselamatan ni, diharapnya Mira dapat berbaloi lah dengan pekerjaan tu. Yang seterusnya adalah kebudayaan.
Macam Mira tahu, kebudayaan ni maksudnya menghargai dan menikmati seni, bentuk keimbangan, kelembutan, kecantikan dan kebudayaan. Tetapi dalam cikgu kita fokus kepada kebudayaan. Macam Mira tahu, khususnya kita ni negara Malaysia. Jadi kita pelbagai bangsa, Mira pun kena berhadapan dengan pelbagai kaum. Jadi Mira ada tak pengalaman kelas bersama dengan orang yang bukan Melayu? Ada. Daripada sekolah rendah kot, saya rasa saya ada pengalaman macam masa saya sekolah rendah, saya ada pengalaman berkawan dengan kawan saya tu orang Sabah. Nama dia Fiona. Memang saya rasa satu pengalaman yang barulah sebab tak pernah faham budaya orang Sabah kan. Adalah dia cakap bahasa pelik-pelik yang saya pun macam tak pernah faham, tapi okey lah, masih boleh faham lagi apa yang dia cuba nak sampaikan. Lepas tu macam sekarang dalam kelas pun saya ada kawan-kawan apa orang panggil kawan Cina, kawan India, so macam faham lah, macam tengok kadang-kadang cara diorang bercakap, cara diorang bergaul dan sebagainya kan. So nampak lah, orang kata kita boleh tengok lah kebudayaan diorang dekat situ. So saya banyak tengok melalui kawan-kawan lah selalunya perbezaan budaya ni. Macam tu. Okey, faham. Jadi Mira rasa sukar tak untuk berkawan dengan orang yang pelbagai budaya ni? Kelainan budaya pada kita. Itulah macam saya rasa awal-awal tu mungkin susah lah kan, tapi sebab saya rasa lah ini apa yang saya fikir lah kot, macam kalau pelajar-pelajar ataupun kawan-kawan yang bukan daripada keturunan Melayu ni kan, dia orang rasa macam takut-takut nak kawan dengan orang Melayu sebab dia orang takut orang Melayu ada macam apa tu orang panggil, macam ada satu pemikiran lah dekat dia orang macam okey orang Cina macam ni, orang India macam ni. Tapi saya rasa kalau kita tak dekat dengan diorang dulu, macam mana diorang nak tahu yang kita ni baik kan? Maksudnya kita pun nak kawan dengan diorang. So saya macam dulu tu agak susah nak kawan dengan diorang, tapi bila lama-lama tu cuba untuk rapat dengan diorang kan, macam contoh bincang kerja sekolah ke apa ke, so lama-lama jadi senang lah nak masuk dengan diorang lepas tu. Okay, faham. Jadi Mira ni memang dah biasa lah. Mira tinggal di area mana, Mira? Apa dia? Tinggal di area mana? Rumah? Saya dekat area Perak, cikgu. Jadi Perak ni memang terkenal dengan China dan India juga Ya, betul-betul. Dekat kawasan Ipoh. Memang banyak, cikgu. Saya faham. Okey, baiklah. Yang seterusnya, sekejap saya tengok balik result Mira. Okey, kita pergi kepada poin yang bukan Mira di mana Mira mendapat satu je poin, iaitu di bahagian sederhana, iaitu kepelbagaian. Mengapa Mira dapat masuk kepelbagaian ni? Ianya berhadapan dengan masalah-masalah baru yang berbeza serta risiko yang tidak dapat dielakkan. Maksudnya Mira ni sejenis orang yang individu yang tidak suka kepada risiko lah, untuk mengambil risiko maksudnya. Bukan maksudnya Mira tak nak ambil risiko langsung. Yes. Faham. Saya rasa mungkin saya tak suka sangat kot nak ambil risiko ni sebab saya tak suka nak stres lah. Kalau macam saya ambil risiko kan, nanti saya macam stres, lepas tu saya macam give up, saya macam nak mengalah, saya tak nak teruskan sesuatu tu. So maybe sebab tu lah kot saya rasa macam saya tak suka nak ambil risiko. Mungkin sebab tu jugalah skor tu ada dekat bahagian sederhana, sebab saya tak berani nak ambil risiko dan saya takut untuk mencuba sesuatu perkara yang baru lah. Macam tu. Faham? Jadi Mira ni kalau boleh nak elakkanlah kerjaya seperti polis, askar dan sebagainya kan, yang mengambil risiko yang tinggi macam tu kan. Betul, yang bahaya-bahaya tu takut jugalah nak try kan. Faham. Lagipun perempuan memang tak sesuai lah sebenarnya untuk pekerjaan yang macam berisiko ni. Okey, jadi kita fokus kepada kita fokus kepada poin tadi, iaitu cikgu ulang balik, iaitu
di mana manusia untuk menjadi seorang guru, manusia perlu tinggi, di bahagian indeks pekerjaan manusia perlu tinggi, altruism perlu juga tinggi, masa lapang juga perlu tinggi, pengiktirafan juga perlu tinggi, keselamatan perlu juga tinggi, dan juga kebudayaan perlu juga tinggi. Jadi Mira semuanya sebenarnya tinggi semuanya. Jadi sangat-sangat sesuai untuk menjadi seorang pendidik ataupun guru. Jadi sebenarnya Mira ni memang nak jadi guru sekolah rendah ataupun nak further study ke peringkat, ada terfikir tak dalam kepala Mira? Maksudnya lepas habis SPM lah maksud cikgu tu. Ya, saya terfikir juga saya nak masuk IPG sebab IPG macam apa orang kata platform yang terbaik lah saya rasa. Lagipun saya tak minat sangat nak mengajar pelajar-pelajar sekolah menengah. Saya suka ajar pelajar-pelajar sekolah rendah. Sebab saya ajar pelajar-pelajar sekolah rendah ni macam diorang kan comel-comel kan, macam tu. Lepas tu tak stres sangat kan. So saya rasa mungkin saya nak masuk IPG dan memandangkan saya meminat bahasa Melayu, jadi saya nak ambil pendidikan bahasa Melayu lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi untuk menjadi masuk ke IPG ni, Mira perlu result tu agak cemerlang lah di peringkat SPM. Jadi Mira kena usaha dengan lebih untuk mendapat result yang baik untuk masuk ke IPG lah. Tapi kalau seandainya Mira tidak berpeluang mendapat result yang baik, Mira boleh mencuba untuk ambil STPM, laluan seperti STPM atau Matric untuk masuk ke untuk masuk ke program pendidikan di bawah IPTA. Jadi itu antara inisiatif-inisiatif yang Mira perlu buat lah. Okey, jadi sekali lagi secara kesimpulannya, cikgu boleh cakap yang Mira ni sangat-sangat dengan indeks pekerjaan yang Mira boleh daripada 1 hingga 21, nilai pekerjaan tu Mira sangat sesuai untuk menjadi seorang guru. Jadi bertepatanlah dengan minat Mira. Jadi Mira boleh teruskan dengan pembelajaran akademik Mira, improve akademik dan sebagainya untuk mencapai impian untuk menjadi seorang guru. Jadi sekali lagi cikgu nak ulang bahawasanya sesi kita pada hari ini dilindungi dengan etika kerajaan, di mana apa-apa sahaja yang Mira luahkan sebentar tadi dalam sesi kita, cikgu akan rahsiakan, tak akan menceritakan kepada siapa-siapa kecuali ianya membahayakan Mira, membahayakan saya, cikgu sebagai seorang kaunselor, dan membahayakan orang sekeliling. Jadi saya perlu rujuk kepada pihak yang berwajib. Okey, jadi itu sahaja untuk sesi kita pada kali ini. Terima kasih Mira. Terima kasih cikgu. Okey, jadi apa-apa yang kalau contoh Mira nak buat next sesi ke, berminat untuk buat next sesi ataupun Mira sudah cukup untuk satu sesi ni? Dua sesi ni? Itulah lepas 2 sesi ni mungkin saya rasa macam saya dah nampak jelas sikit lah kot kerjaya saya pada masa hadapan. Tapi kalau katakan saya perlukan apa-apa lagi, saya cubalah rujuk cikgu balik. Okey, boleh saja kita Mira rujuk saya sebab sekarang ni pandemik, Mira boleh rujuk saya di WhatsApp saya, dan terus kita akan buat sesi. Kita akan cari tarian sesuai untuk kita buat sesi secara online sebab sekarang ni pandemik kan. Okey, macam hari ni. Okey, terima kasih Mira. Sekali lagi. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Lepas tu refleksi daripada Nabila kan? Aku kena sambung ke? Tak apa kau, tak di stop. Aku cut lah situ, aku cut. Sekejap. Cut. Ready ke cik? Jadi dah. Okey. Kejap Okey dah. Okay. 1, 2, 3. Okay, so berdasarkan saya sebagai pemerhati daripada sesi kaunseling yang telah dijalankan oleh kaunselor Ghazali dan juga klien Amira, apa yang saya ingin fokus adalah kepada cara kaunselor mengendalikan sesi lah, di mana saya lihat kaunselor sangat mahir menggunakan kemahiran-kemahiran asas seperti menekankan
pada mulanya kaunselor menekankan aspek kerahsiaan. Dia menerangkan walaupun ini merupakan sesi yang kedua, tapi kaunselor sekali lagi menekankan aspek kerahsiaan di mana bermulanya sesi kaunseling dan juga berakhirnya sesi kaunseling. Hal ini menunjukkan bahawa kaunselor cuba menitik beratkan isu kerahsiaan yang perlu diwujudkan dalam sesebuah sesi kaunseling. Seterusnya saya lihat bahawa kaunselor sangat mahir menggunakan beberapa kemahiran asas kaunseling. Pertama, kaunselor seorang yang sangat peka mendengar. Dia boleh menangkap setiap isi kandungan yang klien kongsikan dan membuat rumusan secara ayat yang ringkas, tepat dan padat. Seterusnya, kaunselor juga banyak membuat parafrasa, iaitu mengulang kembali isi kandungan yang klien terangkan sebentar tadi untuk meningkatkan kefahaman antara kedua-dua pihak. Seterusnya, kaunselor juga ada membuat dorongan minimal seperti mengangguk dan juga kontak mata, senyuman dan juga dan sebagainya yang membolehkan klien itu rasa difahami dan juga rasa penerimaan oleh kaunselor itu. Kaunselor juga banyak memberi tips di mana kaunselor memberitahu tentang gaji sebagai seorang guru dan juga tips untuk masuk IPG. Setakat itu sahaja pemerhatian saya terhadap kaunselor dan boleh disimpulkan bahawa kaunselor adalah sangat mahir dalam mengendalikan sesi dan mahir mengaplikasikan gaya-gaya asas kemahiran kaunseling. Okay.